masuk dulu siapa-siapa yang datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجرني الله إياكم من البدع ومن الضلالات ومن النار. آمين اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat kurnianya dapat kita sekali lagi menyambung kembali pembelajaran kita tentang hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Bulughul Maram, untuk mengetahui tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum hakam. Dan alhamdulillah kita ucapkan selamat datang juga lah kepada abang-abang dan kakak semua, ada yang datang dari Malaysia, selamat petang. Dari Malaysia pun ada, yang dari Kuwait pun ada, alhamdulillah. Dan Allah beri kita kesihatan untuk sambung pelajaran kita, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, kita sebenarnya hanya ada 40 minit. Kalau melalui aplikasi Zoom ni kita ada 40 minit saja, tapi ada masalah untuk kita restart kembali meeting ni kan. Kalau ada benda yang perlu dibincangkan ataupun soalan yang perlu dijawab, syarahan yang lanjut diperlukan, maka kita akan restart kembali lah setelah cukup 40 minit tu, kita boleh restart kembali insyaAllah. Tapi tidak akan lebih daripada pukul 11 lah, kerana kita ada solat Jumaat selepas tu. Okay, nampak share screen tu. Jadi hadis nombor 375 hari ni, kita akan sambung hadis nombor 375 hadis ni. Okay, jadi tanpa melengahkan masa, dah terputus tadi, kita sambung kembali hadis daripada Ibnu Umar ni. Kita dah sentuh sedikit pada minggu lepas. InsyaAllah hari ini kita sambung kembali hadis 375. Okey, hadisnya berbunyi, Wa'an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, daripada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, dia berkata, hafiztu minan nabi, aku telah menghafal daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rakaat, 10 rakaat. 10 rakaat ni maksud dia 10 rakaat yang sunat lah. Kita bercakap tentang solat sunat. Rakaatain qabla dhuhr, 2 rakaat sebelum zuhur. Ini Ibnu Umar nak berkata tentang bilakah dia solat sunat rawatib kan. Solat sunat rawatib yang dia nak cakap ni, solat sunat rawatib, bukan mana-mana jenis solat sunat. Sebab kita dah kategorikan minggu lepas secara ringkasnya, kita kata solat sunat ni kategori dia 4 kan. Apa yang masih ingat lagi, kategori dia 4. Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita nyatakan kembali insyaAllah sebagai revision. 4 kategori solat sunat. Yang pertamanya solat sunat yang mempunyai waktu, yang terikat dengan waktu, seperti solat sunat witir. Solat sunat witir dia ada waktu dia di hujung malam. Selepas daripada kita dah siap selesai semua solat-solat sunat yang lain, kita tutup dengan witir. Jadi yang kedua, kategori kedua solat sunat ialah solat sunat yang kita nak pelajari sekarang ni, iaitu solat-solat yang terikat dengan solat-solat fardu. Solat-solat sunat ini dikenali dengan solat rawatib. Rawatib memberi makna daim, memberi makna benda yang selalu kita lakukan, sentiasa kita lakukan. Maknanya benda tu selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diajar kepada sahabatnya untuk dilakukan selalu. Solat sunat tu selepas daripada sembahyang fardu. Maka solat ini dikenali dengan solat rawatib. Solat rawatib yang terikat dengan waktu sembahyang. Itu maksud dia. Jadi kategori pertama terikat dengan waktu solat tu sendiri, solat sunat tu sendiri, seperti witir. Kategori kedua, solat yang terikat dengan waktu sembahyang fardu, sama ada sebelum ataupun selepas. Kemudian jenis solat ketiga ialah solat yang mempunyai sebab. Solat yang mempunyai sebab seperti tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ada sebab kita sembahyang kerana kita masuk ke masjid. Seperti mana solat jenazah juga ada sebab solat sunat jenazah tu kerana
kita ada jenazah. Okay. Kemudian yang last sekali, kategori keempat, solat sunat yang tidak bersebab. Solat-solat ini tidak bersebab dan tidak terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan waktu solat fardu. Solat ini dikenali sebagai solat sunat mutlak. Solat sunat yang mutlak. Maknanya tidak terikat dengan apa-apa. Itu makna itlaq. Itlaq ni maknanya tidak terikat dengan apa-apa. Boleh dilakukan bebas. Boleh dilakukan kecuali pada bila tak boleh lakukan pada waktu-waktu yang diharamkan sembahyang lah. Ada 3 waktu yang diharamkan sembahyang. Kita dah belajar dalam hadis yang sebelum ni kan. Selepas matahari terbit sehinggalah sekadar panjang lembing. Maknanya masuk waktu duha tu boleh lah. Masuk waktu solat duha boleh untuk kita solat sunat mutlak tadi. Itu satu waktu yang diharamkan antara terbit waktu terbit matahari sehingga ke waktu matahari terpacak sekadar kadar lembing dalam 15 minit selepas waktu syuruk. 15 minit, 20 minit selepas waktu syuruk. Itu waktu pertama yang diharamkan solat mutlak. Kemudian waktu matahari tengah tegak di langit, itu waktu yang kedua diharamkan solat sunat mutlak. Kemudian yang ketiga, ketika mana matahari hendak terbenam. Okey. Ketika matahari hendak terbenam selepas solat asar. Nak masuk ke solat maghrib yang diharamkan. Jadi kita sekarang ni bercakap tentang kategori yang mana satu? Kita bercakap tentang kategori yang kedua, iaitu solat-solat sunat yang terikat dengan solat fardu. Di sini Ibnu Umar berkata dia melihat daripada Nabi dan dihafal daripada Nabi 10 rakaat. Okey, 10 rakaat ni dia kata. 10 rakaat. Lepas tu dia nak nyatakan sekarang ni apakah dia 10 rakaat tersebut. Rakaatain qabla zuhur. Pertama sekali dia kata 2 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat selepas zuhur. Maknanya kita tahu sebelum zuhur ada 2 rakaat ratib dan selepas zuhur ada 2 rakaat ratib. Maksudnya dah 4. Wa rakaatain ba'da al-maghrib. Kemudian 2 rakaat selepas maghrib katanya, selepas maghrib. Maknanya dah 6 rakaat fi baitihi. Kata Ibnu Umar, selepas maghrib dilakukan di rumah. Dia nampak, dia hafal daripada Nabi 10 rakaat katanya. Dan selepas maghrib Nabi lakukan di mana? Di rumah. Dia nampak Nabi selalu lakukan di rumah. Wa raka'ataini ba'da al-isya fi baitihi, dan 2 rakaat selepas isya di rumahnya. Berapa dah sekarang? Dah 8. Wa raka'ataini qabla as-subh, dan 2 rakaat sebelum subuh. Bila dan 2 rakaat sebelum subuh dah jadi 10 rakaat. Inilah dia solat sunat rawatib. Dalam hadis ni kita ada 10 rakaat yang berkaitan dengan solat sunat rawatib. Kalau orang tanya kita, kalau kita berdasarkan hadis ni kan, kita berdasarkan hadis ni, jangan tergesa-gesa sebab kita tengok hadis yang lain dulu. Kalau berdasarkan satu hadis ini sahaja, maka kita ada berapa solat sunat rawatib yang kita boleh amalkan yang berkaitan dengan solat fardu sebelum atau selepasnya. Kita ada 10 jika kita berpandu kepada hadis Ibnu Umar. Jadi kalau ada orang cakap kat kita 10 solat yang kita boleh solat ini namakan rawatib, yang sebelum ataupun selepas solat fardu, kalau dia kata 10, kita tahu dah lah yang dia ni berpandu kepada hadis Ibnu Umar. Yang Ibnu Umar kata tidak ada dia menghafal pada Nabi solat sunat rawatib sebanyak 10 rakaat. Okey, itu yang pertamanya. Muttafaqun alaih, hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dan dalam tu juga ada okey. Fi riwayah lahumma raka'ataini ba'da al-jum'ah fi baitihi, dan ada riwayat, ada satu riwayat daripada mereka berdua yang menyatakan 2 rakaat lagi selepas sembahyang Jumaat. 2 rakaat selepas sembahyang Jumaat juga dikira sebagai solat sunat rawatib yang dilakukan di rumah. Cuba kita perhatikan dalam hadis ni. Dia berkata solat apa yang dekat rumah ni? Solat sunat selepas Jumaat di rumah, dia kata. Solat sunat ratib selepas isyak di rumah, dia kata kan. Dan solat sunat maghrib, dia kata di rumah. Nabi laksanakan di rumah. Jadi ini penting sebenarnya. Kita sekarang ni, kalau kita tengok masyarakat kita, diri kita sendiri pun, kita lebih cenderung melakukan solat sunat ratib ni. Kebanyakan orang lebih cenderung melakukan solat sunat ratib di masjid. Sebenarnya solat sunat ratib ni, mana-mana solat sunat saja, afdal
dan disyariatkan dilakukan di rumah, bukan di masjid. Apa sahaja benda yang sunat sebenarnya kita sunat sorokkan dia. Begitu sebenarnya. Kalau benda yang sunat, kita sunat sorok. Kalau benda yang wajib, apa? Kita bagi tahu pada orang. Sebab kita nak menggalakkan orang. Dan orang pun tak pelik, tak ada riak pada melakukan perkara wajib. Sebab kalau kamu tak lakukan, kamu akan disuruh oleh orang untuk melakukannya. Dan kamu diminta supaya melakukannya. Kan? Jadi tidak ada orang kata, riak dia ni solat zuhur. Dia cakap dia solat zuhur tadi, riak dia tak ada. Sebab solat zuhur tu wajib. Yang mana ada kemungkinan wujudnya riak pada hati kita bila perkara itu tidak diwajibkan, kemudian kita tonjol-tonjolkan, itu baru ada kemungkinan riak pada hati. Jadi seperti solat sunat ni, kenapa dia disyariatkan lebih afdal dilakukan di rumah? Kerana dia tidak wajib. Dan kalau kita tonjolkan kepada orang perkara sunat, kan, kalau kita tunjulkan kepada orang boleh tengok kita lakukan perkara sunat, maknanya tambahan di atas perkara wajib kita lakukan di khalayak, maknanya dalam hati kita mungkin boleh mewujudkan sifat riak dan ujub. Kita tengok orang lain tak solat, oh aku solat, kan. Orang lain pun tengok kita solat, Masya Allah dia ni bagus. Dia tak tahu yang sebenar dalam hati yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk mengelakkan semua ni, Nabi ajarkan kepada kita perkara sunat kita lakukan di rumah. Begitulah Nabi tunjukkan pada diri baginda juga. Baginda melakukan solat sunat, kata Ibn Umar, di rumah. Selepas maghrib dia lakukan di rumah, Isyak dilakukan rumah. Kenapa dia tak sebut Zuhur dengan asar? Kan, kenapa tak sebut Zuhur dengan asar? Tapi kita kena ingat juga, dia pun tak sebut Nabi solat di masjid. Jangan kita kata apa yang sahabat tidak kata, apa yang orang tidak kata. Sekarang ni dia tak kata Nabi solat di masjid ni. Kita tak boleh nak presume kata dia solat di masjid. Secara umumnya apa yang Nabi ajar, macam dikatakan tadi, iaitu solat sunat diajarkan supaya disyariatkan supaya dilakukan di rumah untuk mengelak perkara-perkara yang disebut tadi. Jadi kalau boleh kita kembalikan kembali sunnah yang telah ditinggalkan oleh masyarakat kita ni. Kita kembalikan, ajar pada diri kita. Biarlah orang solat di masjid, mungkin dia ada keuzuran dia sendiri, mungkin selepas ni dia tak pulang ke rumah, selepas dia solat ke masjid mungkin dia ada kerja, kan. Jika ada dia ada kerja, nak pergi kerja ke apa ke, jadi tidak ada menyinggah ke rumah dahulu selepas solat fardu tu. Jadi bagi dia boleh dia pergi ke masjid selepas solat, dan dia nak solat rawatib selepas solat fardu tu tak ada masalah, kerana dia tidak berkemungkinan untuk solat di rumah. Dan sayang jika dia meninggalkan solat sunat rawatib tu. Okey, alhamdulillah, harapnya telah jelas di situ. Jadi di sini ada 10 rakaat untuk solat sunat rawatib, dan juga tambahannya kita belajar daripada hadis ini, iaitu solat sunat rawatib ni dilakukan di rumah. Dan kita akan jumpa nanti hadis yang Nabi Muhammad SAW kata, salatul mar'i afdalu salatul mar'i fi baitihi illal faridah. Nabi kata macam tu. Apa maksud dia tadi? Afdalu salatul mar'i, sebaik-baik, seafdal sembahyang seseorang itu, fi baitihi, adalah yang dilakukan di rumahnya, illal faridah, kecuali solat fardu. Solat fardu baru afdal kita lakukan di masjid. Solat lain kita lakukan di rumah. Maknanya kalau solat sunat rawatib yang sebelum, selepas azan kita tunggu kat rumah kita, bunyi azan, kita solat 2 rakaat, kemudian kita ke masjid. Itu yang sepatutnya dilakukan. Okey. Kemudian kalau selepas pula kita selepas solat tu balik ke rumah lah, dan solat di rumah. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu kalau nak yang afdal lah. Okey, nak yang lebih afdal. Jadi solat yang fardu kita tahu Nabi ajarkan kita di masjid. Kalau kita ada pilihan, kita kena solat di masjid. Okey, sambung lagi hadis dia. Muttafaqun alaihi wa fi riwayah raka'atain ba'da al-jum'ah fi baitihi. Dan kita tahu di sini ada juga solat selepas Jumaat 2 rakaat di rumahnya. Sebelum Jumaat ada ke tak? Tidak ada. Sebelum Jumaat tidak ada. Ada soalan tak nak tanya? Kenapa solat sebelum Jumaat ni tidak ada? Kenapa kita boleh kata sebelum Jumaat tidak ada? Okey. Ada soalan ke? Tak ada. Tak ada, kita sambung. Kalau ada kekeliruan tak jelas, oh kenapa? Kalau ada tak jelas, jangan biarkan. Boleh tulis kat chat tu ya.
Jadi, kenapa kita kata tak ada? Kita tengok pada hadis-hadis yang lain. Ulama syarah dah dalam hadis-hadis yang lain pun, antara sebab mengapa mereka kata tiada solat kerana sebelum zuhur, kerana memang tidak ada hadis yang dijumpai sahabat menyebut perkara tersebut. Kemudian untuk menyokong tu lagi, hadis-hadis yang dijumpai berkaitan solat Jumaat ni seperti mana yang kita laksanakan sebenarnya, walaupun kita tak tahu hadis, kita laksanakan. Betul ke tak kita pergi sembahyang Jumaat, kita tahu kita disyariatkan untuk pergi awal, kan? Betul tak? Untuk kita pergi awal ke masjid. Sedangkan ulama dia detail, dia fikir. Masya Allah. Kita kena berfikir macam tu. Dia detail, nak cakap apa dia detail. Jadi, mereka kata, kita disuruh untuk ke masjid pada hari Jumaat dengan awal, bergegas ke masjid. Kalau boleh memang sebelum azan. Bagaimana kita tahu sebelum azan? Kerana ada hadis yang mengatakan kelebihan malaikat sedang menunggu di pintu masjid, menanda sesiapa yang datang, kan? Makin awal orang yang datang, makin besar hadiahnya. Dia bermula dengan unta. Kemudian makin kecil, makin lewat, makin dekat dengan waktu zuhur, makin kecil. Ada yang mendapat unta, ada yang mendapat lembu, ada yang mendapat kambing, ada yang mendapat last kali telur. Apabila khatib dah naik ke mimbar, maka malaikat menutup buku. Buku hadiah tadi, malaikat menutup kerana hendak mendengar khutbah. Jadi, last kali telur, kan? Itu menunjukkan kita ni dianjurkan untuk solat Jumaat awal, untuk pergi ke masjid awal. Yang awal makin besar pahala dia. Paling awal. Jadi, kalau kita panggil selari, cuba selaraskan hadis yang menggalakkan pergi awal di masjid dengan hadis yang mengatakan Nabi suruh sembahyang sunat di rumah, ada nampak tak? Ada nampak tak percanggahan di situ? Kalau pergi awal di masjid, boleh tak lagi nak solat sunat di rumah? Nak solat sunat di rumah, boleh tak lagi laksanakan? Kita dah di masjid sebelum azan. Sedangkan solat sunat rawatib, solat sebelum zuhur, contohnya solat sunat rawatib sebelum zuhur, mestilah dilakukan selepas azan. Betul tak? Kalau hari Jumaat, waktu orang azan tu sebenarnya kita dah kat mana sepatutnya? Kat rumah tu kat masjid. Kita sudah berada di masjid. Jadi bila dah ada di masjid, adakah disyariatkan lagi sebenarnya solat sunat rawatib tu? Tidaklah. Tidaklah. Kerana kita dianjurkan solat sunat tu di rumah. Jika tidak ada sebab, dianjurkan solat di rumah. Bila dah berada di masjid, solat yang utama dilakukan di masjid adalah solat fardu. Jadi di situ, itu yang menyokong ulama mengatakan tidak ada solat sunat sebelum solat Jumaat. Kerana pada waktu orang azan Jumaat tu kita dah berada di masjid. Dan kalau tak berada di masjid pun, Allah sebut apa pada hari Jumaat? Allah kata, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Kita buka surah Jumaat, Allah kata sekiranya dipanggil azan pada hari Jumaat, fas'au ila dzikrillah, maka bergegaslah kamu untuk mengingati Allah. Dzikrillah ni untuk mengingati Allah, yang dimaksudkan di sini ialah kerana hari Jumaat dimaksudkan ialah solat Jumaat. Maknanya bila dah azan solat Jumaat, jangan bentang sejadah kat rumah solat 2 rakaat dulu. Sunat sahur kita kata. Sunat Jumaat, qabliyah, tidak ada. Sebab Allah suruh bergegas. Bila dah diazankan laungan azan Jumaat, bergegas. Tidak ada lagi benda yang dibolehkan selain daripada bergegas. Kerana Allah suruh, bila suruh jadi wajib. Sebab itulah jual beli pun selepas daripada azan Jumaat haram. Jual beli yang halal jadi haram selepas azan. Jadi kita harus faham di sini, tiada solat rawatib sebelum zuhur. Yang ada dalam riwayat pun, yang adalah hadis pun menyatakan solat rawatib ada selepas sebelum zuhur. Bukan maksud zuhur tadi, sebelum Jumaat. Yang ada hanyalah selepas Jumaat. Okay? Jadi kalau kita kata ada tu, dia bercanggah dengan banyak nas-nas. Dia jadi bercanggah. Banyak nas-nas. Jadi sebenarnya tidak ada solat sunat rawatib sebelum Jumaat. Yang ada selepas Jumaat di rumah juga. Okey, wa raka'atain ba'dal Jumaat fi baitihi, di rumah. Ingat tu, di rumah. Solat sunat ni sebenarnya dilakukan di rumah. Solat fardu, kita terbalik, kita buat solat sunat kat masjid, kita solat fardu di rumah. Itu macam tu. Okey. Jadi
Wali Muslim dan ada periwayatan daripada lafaz Muslim kan, idza tala'a al-fajr la yusalli illa rak'atain khafifatain. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekiranya fajar telah terbit, dia tidak sembahyang kecuali 2 rakaat yang khafif ni ringan, 2 rakaat yang ringan. Maknanya solat sunat sebelum subuh, kita panggil solat sunat sebelum subuh lah kan. Solat sunat subuh pun boleh, tak payah sebut sebelum, tak apa. Memang diketahui solat sunat subuh ni dia sebelum. Jadi dilakukan 2 rakaat khafifatain, 2 rakaat yang ringan, maknanya cepat. Solat sunat subuh cepat, kita kena cepat. Itu yang dilakukan oleh Nabi, dan kita perlu tirulah apa sahaja yang dilakukan oleh Nabi untuk menjadi panduan dan tiruan kita. Kita kena tiru. Nabi baca cepat ke tak cepat, 2 rakaat solat subuh ni cepat, laju dia baca. Daripada Aisyah dan masalah hadis seterusnya, jelas kan? Harapnya jelas. Harapnya sudah jelas syarahan tadi, dan kita dah tahu kenapa tidak ada. Dari nas pun tiada solat sunat sebelum Jumaat tu, dan dari segi pemahaman hadis pun dan kita gunakan nas-nas yang lain untuk selarikan pun tak masuk dengan tak boleh nak selarikan dengan nas-nas yang ada dengan kita. Jadi daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis nombor seterusnya 377 bagi hamba rakaat. Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana la yada', dia dulunya tidak meninggalkan. Itu maksudnya kana la yada', tidak meninggalkan secara ghalib. Dia dalam bahasa Arab ni jika ada huruf la ada makna tidak. Ada perkataan tidak, kemudian ada dipanggil kat sini ni yada' ni fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kalau dalam bahasa Inggeris dinamakan ni continuous lah, present continuous. Jadi kalau digunakan present continuous dan diletakkan negatif di hadapannya sebelumnya, maka difahami ayat itu difahami yang Nabi tidak meninggalkan secara ghalibnya. Maknanya pada kebanyakan waktu Nabi tidak meninggalkan, bukan kata tidak meninggalkan terus, tak pernah pun dia tinggalkan. Bukan tu maksudnya. Kalau digunakan la dengan continuous memberi makna ia tidak meninggalkan tetapi secara ghalib, maknanya kadang-kadang Nabi tinggalkan juga. Secara ghalibnya kebanyakan waktunya Nabi tidak tinggalkan. Apa yang Nabi tidak tinggalkan ni? Aisyah kata arba'an qabla zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur, Aisyah kata Nabi tidak pernah tinggalkan secara ghalibnya. Maknanya ada waktu Nabi tinggalkan tapi jarang sekali Nabi tinggalkan. Apa dia? 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh, qabla al-ghadah, wa raka'ataini qabla al-ghadah. Ghadah ni maksud dia subuh, waktu subuh. Jadi Nabi jarang-jarang sekali tinggalkan 2 rakaat sebelum subuh dan juga 4 rakaat sebelum zuhur. Kat sini ada orang perasan tak ada percanggahan antara hadis yang sebelum ni, hadis Ibnu Umar dengan hadis Aisyah? Ada percanggahan tak? Siapa yang boleh? Kalau nak participate tu boleh unmute mic. Ada percanggahan tak dalam hadis ni dengan hadis Ibnu Umar? Kalau yang bagi perhatian, dia nampak, mula-mula dia nampak ada percanggahan, kerana Ibnu Umar kata waktu zuhur Nabi solat berapa rakaat? Dia kata dia hafal daripada Nabi. Sebelum zuhur berapa rakaat? Dia kata 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat selepas zuhur. Betul tak? Yang Ibnu Umar kata ni 2 before zuhur and 2 after it. Jadi disebut 2 before zuhur. Jadi di sini Aisyah pula kata Nabi tak tinggalkan, jarang sekali Nabi tinggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Ada percanggahan ke tak tu? Ada percanggahan maknanya. Maknanya mereka ini, Aisyah dia nampak Nabi buat, sebab Aisyah duduk kat rumah kan. Dia nampak Nabi buat di rumahnya 4 rakaat. Ibnu Umar nampak Nabi buat, dia pernah nampak dan dia hafal. Nabi buat, dan mungkin Nabi ajarkan kepada dia 2 rakaat sebelum zuhur. Maknanya kita boleh fahami di sini, kadang-kadang Nabi buat 2, kadang-kadang Nabi buat 4. Jadi ulama berbeza pendapat pada nombor bilangan ratib ni, bilangan solat sunat ratib. Sebab pada mula tadi kita dah nyatakan kalau orang kata 10 kita tak ingkar kerana dia berpandu kepada hadis Ibnu Umar. Kalau orang kata 12 dia tambahkan 4 rakaat sebelum zuhur, kita tak ingkar kerana dia berpandukan kepada hadis Aisyah. Dan yang rajihnya ada 12 lah yang kita boleh kata sepatutnya kita kira 12, kerana kalau kita kira 10 kita dah tinggalkan 2 rakaat ni. 2 rakaat yang dimaksudkan oleh Aisyah, dan kita akan jumpa nanti hadis-hadis yang
banyak panggil menggalakkan kita melakukan 4 rakaat sebelum zuhur. Ada fadilatnya, nanti kita akan jumpa. Jadi sebab itulah ulama kata kita lah, sebenarnya solat rawatib ada 12. Okey, walaupun dia nampak bercanggah dengan hadis Ibn Abbas, tetapi sebenarnya tidak bercanggah. Kerana dia menyatakan lebih. Kalau kita lakukan lebih dan ada dalil padanya, jadi kita dah rangkumi kedua-duanya secara tidak langsung. Kalau kita lakukan 12, kita dah rangkumi hadis Ibn Abbas. Asalkan yang 12 itu ada dalilnya. Dan ada dalil kita? Ada, iaitu hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ini. Yang penting kita kena ada dalil. Kalau tak ada dalil baru tak boleh lebih tu. Jadi kita simpulkan bahawasanya solat sunat rawatib ni berapa bilangannya? 12. Siapa boleh kira bila? 4 sebelum zuhur, kan? 4 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur, 6. Kemudian 2 selepas maghrib, 8. Kemudian 2 selepas isyak, 10. Kemudian 2 sebelum subuh. Jadi 12. Perasan tak kat situ solat asar sebenarnya tiada apa? Tiada rawatib, kan? Kita ingat ada. Kan? Ada tak yang ingat ada? Ingat ke ada sebelum asar? Kan? Jadi itulah penting kita belajar agama, perlu dipelajari. Allah Subhanahu Wa Taala dia sebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Dalam Quran Allah sebut apa? Allah sebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah kata ketahuilah bahawasanya tiada Tuhan selain Allah. Rasa tak dalam ayat tu Allah sebut apa? Allah sebut la ilaha illallah ni penting kan? Tapi sebelum la ilaha illallah Allah sebut apa? Allah sebut fa'lam, ketahuilah. Maknanya pelajarilah. Maknanya belajar tu lebih penting daripada amalan ni semua. Sebelum la ilaha illallah, sebelum kamu kata la ilaha illallah, kamu kena tahu yang betul Allah itu tiada Tuhan selainnya. Kena tahu. Macam mana kita nak tahu? Kena belajar. Sama jugalah kalaulah la ilaha illallah itu kunci syurga punya terpenting kalimah yang kalau kita sebut kalimah la ilaha illallah sebelum kita mati, kita akan dijamin masuk syurga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu pun kita kena belajar dulu sebelum cakap. Kan Allah suruh kita belajar dulu sebelum cakap tu. Kita kena tahu dan yakini dulu sebelum cakap. Perkara lain, ibadah-ibadah lain perlulah lebih lagi kita pelajari. Tak boleh main ikut-ikut ni. Tak boleh main ikut-ikut. Dalam agama kita tak boleh main ikut-ikut. Kita dengar orang cakap, kita membawa juga, jangan. Bahaya. Nanti kita apa sahaja yang keluar daripada mulut kita ni malaikat tulis. Malaikat tulis. Jangan bercakap dan jangan cakap apa yang kita tahu dan jangan kita laksanakan. Bila lagi apa yang kita tidak tahu. Dalam agama kena tahu dulu baru boleh laksanakan. Jadinya kita masuk pada hadis yang seterusnya. Kita sekarang ni sebenarnya ada 10 minit lagi. Sebelum kita tamat 10 minit tu, tengoklah adakah kita perlu sambung atau tidak. Kalau perlu sambung, kita rejoin. Kita buat new session, kita rejoin untuk 15 minit, 10 minit tambahan insyaAllah. Daripada hadis seterusnya ya. Daripada Aisyah juga, wa anha radhiyallahu ta'ala anha. Dan daripada Aisyah juga radhiyallahu ta'ala anha, qalat, dia berkata, lam yakunin nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yakunin nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ala syai'in minan nawafil ashad. Tidak pernah apa ni? Tidak pernah menjaga mana-mana solat sunat. Ini Aisyah kata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menjaga mana-mana solat sunat asyaddu, dengan penjagaan yang lebih berat, yang lebih kuat, ta'ahudan, dengan penjagaan yang lebih kuat, minhu ala raka'atil fajr, yang lebih daripada penjagaannya terhadap 2 rakaat subuh. Muttafaqun alaih, yang ada pada 2 hadis ni ada pada Sahih Bukhari dan Muslim dengan lafaz yang sama. Jadinya Aisyah nak kata di sini adalah hadis ini bahawasanya Nabi Muhammad SAW betul-betul menjaga solat sunat subuh. Tidak ada solat sunat lain yang dijaga melebihi solat sunat, cara penjagaannya terhadap solat sunat subuh. Betul-betul Nabi jaga, tak tinggalkan solat sunat subuh ni. Okey. Dan solat sunat subuh ni bagaimana Nabi Muhammad SAW kita nampak dia jaga dan bagi kelebihan pada solat sunat subuh ni. Kerana solat-solat sunat yang lain sebenarnya kita kena tahu juga ini ilmu. Solat-solat sunat yang lain, Nabi apabila dia bermusafir, dia tinggalkan solat sunat rawatib yang lain. Dia tinggalkan solat sunat rawatib yang lain. Nabi apabila bermusafir, Nabi solat tak solat sunat rawatib? Nabi tinggalkan. Kita kena tanya, kita tahu tak tu? Kita kalau musafir kan,
Kadang-kadang kita musafir, kita pergi ke Mekah, umrah kan. Waktu tu musafir ke tak sebenarnya? Musafir kalau singgah kat sana pun orang musafir yang singgah. Tapi kita laksanakan, betul ke tak? Kita singgah sebentar di Mekah. Kita laksanakan. Kadang-kadang tu memang kebanyakan lah laksanakan. Betul tak? Kita laksanakan masuk di selepas solat tu kita solat 2 rakaat. Solat Zuhur contohnya, kan dia solat 2 rakaat, selepas maghrib contohnya kita solat 2 rakaat. Sebenarnya Nabi buat ke tak kalau dia bermusafir? Tak, Nabi tinggal. Kecuali satu saja solat sunat rawatib yang Nabi buat, iaitu solat sunat subuh. Subuh Nabi tak tinggal. Permusafiran ke, waktu tak musafir ke, dia laksanakan. Jadi itu kita nampak kelebihan ini. Aisyah kata solat sunat subuh ni Nabi jaga betul-betul. Kenapa Nabi jaga? Kerana ada manfaat lah. Ada manfaat dia. Okey, itu satu kelebihannya Nabi tak tinggal walaupun tengah bermusafir. Nabi solat sunat subuh. Kemudian solat sunat subuh ni dia ada Nabi khususkan dia dengan bacaan. Bacaan ada ayat yang khusus, ada surah yang khusus untuk dibaca. Pada rakaat pertama Nabi baca Al-Fatihah, tu confirm dah Al-Fatihah. Kemudian Nabi baca Qul ya ayyuhal kafirun, surah Qul ya ayyuhal kafirun. Okey, dan ada ayat lain lagi yang Nabi baca sebenarnya. Tapi yang itu panjang, mungkin kita tak hafal. Jadi kau nyatakan di sini dulu yang Nabi amalkan. Ada solat sunat subuh, rakaat pertamanya Qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Selepas daripada Al-Fatihah. Okey, selepas Al-Fatihah tu yang pula kita rakaat pertama baca kuliah saja, rakaat kedua baca Qul huwallahu, tak sah solat kita sebab tak ada solat yang sah tanpa umul kitab, tanpa Al-Fatihah. Jadi kita tahu dah di situ dua kelebihan solat subuhnya. Nabi Muhammad SAW khususkan dengan bacaan pada dua rakaatnya yang tidak dikhususkan pada solat sunat yang lain, bacaan ini, surah ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW tak tinggal solat subuh walaupun dalam permusafiran, sedangkan solat sunat rawatib yang lain dia tinggalkan dalam permusafiran, dia tak buat. Okey. Kemudian ada hadis dalam lafaz Muslim mengatakan rakaat al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Kenapa Nabi lebih-lebihkan solat subuh ni? Nabi kata rakaat al-fajr, 2 rakaat fajr, 2 rakaat subuh. 2 rakaat subuh ni confirm dah 2 rakaat apa ni? Sunat ke fardu? Sunat kat sini. Maksudnya sunat lah. 2 rakaat fajr ni solat sunat fajr. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada segala yang ada di dunia ni, dan khairum minad dunya, lebih baik daripada dunia, wa ma fiha, dan apa yang ada padanya. Apa yang ada pada dunia ni, tak kira lah istana, kereta ke, Ferrari ke apa kan. Apa ni, rumah-rumah besar, island kalau contoh kita miliki semua tu pun 2 solat subuh, 2 rakaat solat sunat subuh lebih baik daripada dunia dan apa yang ada dalamnya, Nabi kata. Jadi ini kita tak nampak ni, manusia dia tak nampak yang ni, dia nampak yang dia depan mata dia dan dia duk kejar dunia, dia tinggalkan yang ni. Dia duk kejar dunia, dia tinggalkan yang ni. Sebenarnya kalau dia buat yang ni lebih baik untuk dia. Betul lah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Quran, Allah kata وَتُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Dan kamu semua melebihkan dunia, sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Lebih baik dan lebih kekal. Di dunia ni tak ada pun benda yang kekal, tapi kita tak nampak. Kebanyakan manusia tak nampak. Dan kita nak jadi orang yang nampak lah. Biarlah mereka yang tak nampak tu teruskanlah. Kan? Sampai Allah buka hidayah kepada mereka. Tapi kita alhamdulillah sampai kepada ilmu, kita tahu ilmu ni, biarlah ilmu ni jadi hujah kepada kita, bukan menjadi hujah ke atas kita. Nanti Allah akan tanya, kamu dah tahu kenapa kamu tak buat kan? Jadi di sini sebenarnya ada soalan. Kita pun ada 2 minit lagi sebelum Zoom menutup majlis ini. Ada soalan ni, what about sebelum maghrib, boleh buat tak? Kita akan jumpa ni hadis ni nanti. Kita akan jumpa hadis ni. Tapi untuk menjawab secara ringkas, boleh lah. Bacaan sama dengan untuk maghrib ke? Bagus soalan ni. Soalan ni bagus. Tetapi soalan ni akan dijawab berserta hadis nantilah, hadis yang seterusnya. Untuk jawab secara ringkas, boleh. Jawab secara ringkas, boleh. Ya, ada hadis yang khusus ni tentang salat maghrib pun. Ada hadis yang khusus. What about sebelum maghrib? Ni ditanya sebelum maghrib. Ada 2 minit lagi kita ni. Boleh tak kita restart meeting ni? Kita restart dan kemudian saya akan jawab lah selepas restart meeting ni. Okey? Nak jawab secara ni.
panggil tak nyaman, tak selesa menjawab secara laju ni, tak selesa, kita memang tak sampai maklumat kita nak sampai kepada orang. Jadi kita akan terminate session ni sekejap. Selepas 5 saat diharapkan dapat masuk kembali kita sambung 10-15 minit lagi insya-Allah, kemudian kita selesai. Okey. Selepas 5 saat harap-harap kita boleh masuk untuk menjawab soalan tadi. Korang tunggu selepas 5 saat dari sekarang. Okey, kita kira sesi ni untuk menjawab soalan je lah, untuk menjawab soalan. Kalau ada soalan tu boleh type ataupun boleh unmute mic. 2 minit insya-Allah. Kalau ada soalan boleh type. Kalau nak unmute mic pun boleh insya-Allah, tak ada masalah. Sesi ni kita khususkan untuk menjawab soalan je lah ya. Kita tutup dengan hadis tadi, hadis yang Nabi sebut rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh, rakaat sunat subuh itu lebih baik daripada dunia dan apa yang ada padanya. Okay. Jadi di sini insya-Allah kita tengok terujuk pada chat. Tadi ada Cik Ali tadi yang apa ni? Type soalan tu. Okey, itu soalan dia berbunyi begitu. Boleh tengok kat chat ya. Boleh rujuk pada chat tu. Okey. Kemudian tanya kenapa ni kau nak jawab tu. Kemudian Cik Ali tanya bagaimana pula dengan solat sebelum maghrib. Boleh buat ke tak? Kalau di sini Cik Ali private dah jadi tak private dah sekarang ni. Dah jadi public soalan dia. Tak apalah, untuk manfaat semua kan. Boleh ke tak solat sebelum maghrib ni, ada ke tak? Sebelum maghrib, kalau kita rujuk kepada hadis Ibnu Umar dan hadis Aisyah, ada ke tak sebelum maghrib? Tidak ada. Tetapi kita akan jumpa sebenarnya. Soalan Cik Ali ni akan jumpa sebenarnya. Selepas ni ada hadis yang lain yang Nabi kata, sembahyanglah kamu 2 rakaat sebelum maghrib. Sembahyanglah kamu sunat sebelum maghrib. Nabi kata macam tu. Lepas tu Nabi kata apa? Nabi sebut syarat. Nabi kata liman sya', bagi sesiapa yang nak buat. Bagi siapa yang nak buat. Maknanya kalau nak buat solat maghrib, solat sunat rawatib sebelum maghrib, boleh ke tak? Boleh. Tapi adakah dia solat rawatib? Tidak. Dia hanya solat sunat. Kalau kita nak buat boleh. Tak nak buat pun tak apa. Kalau nak buat, Nabi suruh. Kalau tak nak buat, dia Nabi sendiri pun dia tidak laksanakan seperti mana solat sunat rawatib yang lain. Dia jaga kan. Ibnu Umar sebut Nabi jaga. Nabi tak pernah tinggalkan. Kan Aisyah kata Nabi jaga, Nabi tak pernah tinggalkan. Itu baru jadi solat rawatib. Tapi yang ini Nabi kata, kalau nak solat sunat sebelum maghrib, boleh solat bagi siapa yang nak. Maknanya kalau ada orang solat sunat sebelum maghrib, kita tak ingkar dia. Kita tak kata, tak ada solat sunat. Tak. Kita tak ingkar. Kita tak nak buat, tak apa. Tapi kalau orang buat, boleh tak nak ingkar? Tak boleh, kerana Nabi suruh buat. Dan Nabi sebut, selepas dia kata, buatlah solat sunat sebelum maghrib tu, Nabi sebut apa? Syarat dia, Nabi kata liman sya', bagi sesiapa yang hendak. Kalau kita rasa nak buat, kalau tak nak buat, tak apa, sebab dia tidak termasuk dalam solat rawatib. Sebab solat rawatib ni dia ada apa ni? Dia punya fadilat dia. Selain daripada dia ni menutup keaiban solat kita ataupun memperbaiki kekurangan yang ada pada solat fardu kita, dan dia ada kelebihan dia lagi. Kita akan jumpa dengan hadis-hadis yang akan datang. Kita akan jumpa, sangat menarik. Jadi harapnya dah jawab soalan Cik Ali ni yang tanya boleh ke tak solat sunat sebelum maghrib. Jawapannya boleh, kan, bagi sesiapa yang hendak. Jadi ada lagi soalan tambahan. Dia kata bacaan sama dengan untuk maghrib ke? Untuk maghrib ni ada juga, memang ada riwayat mengatakan bacaan kuliah dan Qul huwallah tu pada rakaat pertama, kuliah pada rakaat kedua Qul huwallah. Memang ada riwayat yang menyatakan pada solat maghrib pun bacaan yang sama. Tetapi riwayat ini dia goyang, riwayat yang tidak sabit
riwayat yang tidak sebetulnya sahih. Okey, jadi selagi tidak sahih, kita tidak galakkan orang untuk amalkanlah. Dan kerana kita tahu ibadah-ibadah ni tauqifiyah, kita perlu mengikut sumbernya. Kerana Nabi dia diturunkan tidak untuk mengajar kita perkara dunia, tidak. Dia untuk mengajar kita perkara ibadah. Jadi Nabi kita tahu sifat wajib bagi dia, yang dia ni apabila Allah bagi tahu kepada dia sesuatu, dia tidak akan tutup, dia tidak akan sorok daripada orang, dia akan bagi tahu semua. Tiba-tiba kita cari-cari, ada tak Nabi bagi tahu tentang solat fardu, solat sunat selepas maghrib, bacaannya kuliah dan keluar Allah? Tidak ada yang sahih. Bila kita tahu tidak ada yang sahih, kita tahulah memang benda tu bukan daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Sebab kalau betul ajaran Nabi, pasti sudah sampai kepada kita. Kerana Nabi dia tidak menutup, dan Allah dah kata dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan peringatan, maknanya ajaran Al-Quran dan agama Islam dan sebagainya, kan? Wa inna lahu lahafizun, dan kami Allah berjanji ni, Allah kata inna, sesungguhnya kami akan menjaganya. Maknanya kalau betul benda ni daripada ajaran agama Islam, Allah menjaganya, tidak akan hilang daripada kita. Tidak akan jadi orang kata tak sahih hadis ni. Tak ada, sebab Allah menjaganya. Kalau agama Islam betul-betul daripada agama Islam, pasti kita akan jumpa hadis yang sahih. Sebab Allah dah kata dia sendiri akan menjaga agama Islam. Al-Zikra, kan? Al-Quran dan hadis yang menjelaskan Al-Quran. Cara solat semua tidak dinyatakan dalam Al-Quran. Benda apa yang mengajarkan kita pada cara solat, rakaat solat dan sebagainya? Hadis. Dan Allah sebut solat, Allah suruh solat dalam Al-Quran. Maknanya Allah dah jamin ada hadis yang menjelaskan bagaimana cara untuk solat. Bagaimana bilangan rakaatnya. Mesti ada hadis. Allah dah jamin hadis untuk menjelaskan perkara tersebut. Dan kalau tak ada hadis yang kita jumpa sahih, maka kita tahu benda ni bukan perkara agama. Bukan daripada agama kita. Agama kita sekali ibadah, hadisnya mesti ada. Hadisnya mesti ada yang sahih. Harapnya telah menjawab soalan tu. Jadi untuk solat maghrib ni, kita tidak ada hadis yang sahih untuk menyatakan kita boleh menggalakkan orang baca kuliah pada rakaat pertama dan qul huwallahu pada rakaat kedua. Tidak seperti solat subuh. Solat subuh ada hadis yang sahih. Bahkan ada hadis yang sahih juga menyatakan boleh dibaca ayat yang lain. Ada ayat yang khusus Nabi baca daripada surah tak silap surah Al-Maidah dan Ali Imran. Tetapi yang itu panjanglah untuk orang. Ikhwan boleh nyatakan insya-Allah minggu hadapan. Kalau ada bagi yang nak hafal dan nak amalkan, insya-Allah ikhwan nyatakan pada minggu hadapan insya-Allah ayat tersebut. Boleh abang-abang tolong ingatkan, abang-abang kakak ingatkan. Okey. Kadang-kadang dia kata ni, ada lagi soalan tambahan CL ini kan untuk sekarang ni untuk everyone. Kadang-kadang imam lambat iqamah. So better kita solat sunat sebelum maghrib atau tak. Ni confirm lah kalau kita masuk ke masjid. Tak payah cakap imam solat lambat iqamah. Kenapa kan? Sebab kalau kita masuk ke masjid, apa yang sepatutnya kita buat sebelum ni kalau kita solat masjid kan? Sebab Cik Ali menyebut imam lambat iqamah ni confirm dah kat masjid ada imam. Kan? Jadi kalau kita masuk ke masjid, kita hendak nak buat apa? Tunggu waktu iqamah tu, mestilah kena solat 2 rakaat, iaitu solat tahiyatul masjid. Kan? Solat tahiyatul masjid ni kita boleh niatkan juga untuk solat solat apa lagi kita boleh gabungkan dengan ni? Kita boleh gabungkan dengan solat sunat wudu, boleh gabungkan kan. Tapi nak kata kita solat nak gabungkan dengan solat sunat sebelum maghrib pun boleh, sebab hadis Nabi tadi kata siapa yang nak solat sebelum solat lah, tapi kita tak niat rawatib lah, bukan rawatib lah, bukan rawatib kan. Kalau tambah lagi kat situ rawatib dah jadi 14 ataupun jadi 12 dalam hadis Ibnu Umar tadi. Jadi dia bukan rawatib tapi kita nak solat, boleh. Kita boleh gabungkan dengan tahiyatul masjid dan juga solat sunat wudu. Okey, jadi kita dapat pahala tu. Kalau atas niat kita dapat pahala. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan ni dengan niat. Banyak niat kita niat yang boleh digabungkan, maka kita dapat pahala lebih. Berbeza orang yang solat ni dia niat untuk tahiyatul masjid saja dengan orang yang niat untuk tahiyatul masjid dan juga solat rawatib ke ataupun solat sunat wudu ke. Jadi berbeza. Sebab tu kita kena ada ilmu. Itu penting, kita datang menuntut ilmu yang kita rasa kita pandai. Takkah aku tak pandai lagi dah umur 30 tahun, 40 tahun tentang solat. Ustaz ni ajar tentang solat. Tak apalah, aku sikit sebab solat ni. Jangan kita perasan macam tu. Jangan. Allah kata fa'alam, belajar, ketahui dahulu sebelum mengamalkan. Asal memang tak ada solat sebelum langsung daripada Abang Yusuf. Iya, tak ada.
solat sebelum. Tapi kita pergi masjid, kita solat lah 2 rakaat tu tahiyatul masjid. Kan tahiyatul masjid. Jadi asal dalam rawatibnya, solat sunat rawatib tiada. Yang ni lah kita kata tadi, masyarakat awam ingatkan ada. Kan? Si ada yang datang awal, dia dah solat tahiyatul masjid dah. Kemudian ditunggu, dia datang awal sebelum masuk waktu asar. Dia solat tahiyatul masjid. Jadi dia pun tunggu bila masuk waktu asar, muazzin pun azan. Lepas azan dia bangun. Lepas azan tu dia bangun balik solat sunat 2 rakaat. Dia ingatkan ada solat sunat sebelum asar. Jadi itulah kedua-duanya yang ada dalam masyarakat kita. Kita tak pelik kerana macam kita kata, asal manusia ni dia tidak tahu kecuali dia belajar. Okay? Dia belajar. Jadi itulah kita kena letak. Kalau kita ni tak pernah belajar agama, tak perlu yang kita expect kita tak tahu. Okay? Jadi belajar penting. Belajar adalah penting. Okay? Kita usaha untuk belajar tu, Allah dah luaskan jalan untuk kita menuju ke syurga, kerana dengan ilmu kita akan mencapai amalan yang betul, dan dengan amalan yang betul barulah ia akan membawa kita ke syurga. Ikut-ikutan tidak akan membawa kita ke mana-mana. Mungkin dia akan membawa kita kepada kesesatan lebih daripada membawa kita kepada kebenaran. Okay, jadi kalau tak ada dah, rasanya dah cukup tu untuk penjelasan hadis hari ini, hadis Aisyah dan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Okey. Harapnya segala penjelasan itu telah jelas. Kalau ada soalan lagi, ada soalan. Kalau tak ada, kita tangguh ke majlis yang akan datang insya-Allah pada minggu hadapan. Ada soalan ke? Tak ada abang-abang kakak semua? Okey, kali ni korang tak kira 1, 2, 3. Kita tutup majlis kita insya-Allah dan kita tangguhkan. Selalu nampak jemaah berubah-ubah tempat bila solat sunat. Ada sebab tak? Ada sebab. Sebab ada hadis yang Nabi kata, bumi ni dia akan menjadi witness kepada kita, dia akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti, yang mana dia tengok dia ni, kaki dia bertapak di sini, bertapak di tempat aku ni untuk melakukan ibadah padamu, untuk solat. Jadi semakin banyak tempat yang kita guna untuk solat, semakin banyak tempat yang menjadi witness, bersaksi atas pelaksanaan kita sembahyang tersebut lah. Itu secara ringkasnya dan secara umumnya jawapan pada soalan ni. Jadi orang yang mengubah rumah tempat tu ada sebabnya. Okey, ada sebabnya. Iaitu dia nak lebih banyak bumi yang menjadi witness untuk dia. Seperti mana kita hari ni, kita nak majlis kita ni jadi witness untuk kita nanti, yang kita telah cuba sedaya upaya untuk mencari ilmu. Okey, jika tidak ada tambahan atau soalan lain, kita tangguh majlis kita ini. Kita harap apa yang telah kita sebut ini bermanfaat untuk diri kita, dan kita minta Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan kepada kita untuk meninggalkan apa yang salah dan kembali melakukan apa yang betul, selari dengan hadis dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kita harapkan apa yang kita sebut hari ini menjadi hujah kepada kita, bukan hujah ke atas kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih kepada semua yang menghadiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa insya-Allah, dipanjangkan umur minggu hadapan. Okay. Okey, kita boleh end ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum.